Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu mata pelajaran TMK tahun 6. Modul pengatur caraan, standard kandungan 3.0, iaitu mengatur cara dan menguji. Seterusnya, standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 3.1, iaitu mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengatur caraan. Kamu boleh juga rujuk buku teks halaman 48, 49 dan 50. Mari kita teruskan. Baiklah, untuk pengatur caraan komputer ialah proses membangunkan atur cara komputer melalui pengekodan. Proses pengekodan atur cara dilakukan dengan menggunakan perisian pengatur caraan. Setiap perisian pengatur caraan mempunyai fitur-fitur tersendiri. Selepas ini, kamu akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Scratch seperti yang ada di buku teks kamu. Baiklah, Scratch ialah aplikasi pengatur caraan yang dibangunkan oleh Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Scratch dibangunkan bertujuan untuk menjadikan pengatur caraan lebih mudah dan seronok. Terdapat beberapa palette dalam Scratch. Setiap palette mengandungi blok atur cara yang tersendiri. Blok atur cara disambung seperti susun suai gambar untuk membentuk suatu atur cara. Mari kita berkenalan dengan Scratch secara lebih terperinci. Baiklah, apa yang dipaparkan ini ialah paparan Scratch 2 offline editor. Pertama sekali, fitur yang akan kamu pelajari ialah yang cikgu tandakan, iaitu bar menu. Bar menu mengandungi menu file, edit, tips ataupun tutorial untuk fitur yang terbaru sekarang ini, dan about. Ini adalah bar menu. Seterusnya ialah stage ataupun pentas, iaitu kawasan sprite bergerak dan berinteraksi. Ini adalah stage yang cikgu berikan kotak besar berwarna merah. Apa itu sprite? Sprite ni ialah image grafik petabit atau image grafik vektor yang digunakan sebagai objek atau lebih mudah sebagai watak kamu. Okey, seterusnya ialah sprite list di bawah pentas itu. Okey, sprite list ialah paparan senarai sprite yang digunakan dalam projek. Kalau kamu guna banyak watak ataupun banyak sprite, akan terletak berada dalam kotak yang cikgu tandakan merah ini. Seterusnya ialah kesetul, sebaris dengan bar menu tadi. Okey, kesetul mengandungi alatan untuk duplicate, delete, grow, shrink dan block help. Kita lihat. Ini simbol duplicate, macam chop. Menduplikasi sprite yang dipilih untuk kamu copy. Okey, seterusnya delete. Simbol gunting ini untuk menghapuskan sprite yang dipilih. Seterusnya grow. Grow ni kamu lihat anak panah menunjuk ke luar. Grow ini fungsinya untuk membesarkan sprite yang dipilih kepada saiz yang kamu maulah. Seterusnya shrink. Tadi kita besarkan, sekarang kita kecilkan. Shrink ini fungsinya untuk mengecilkan sprite yang dipilih. Baiklah, seterusnya kita lihat yang terakhir dalam ini ialah block help ataupun fungsinya untuk menyediakan bantuan kepada pengguna, kepada
kita lah sebagai pengguna kalau ada yang kita tidak tahu. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke fitur seterusnya, iaitu fitur tabs. Fitur tabs terdapat beberapa jenis tab, termasuklah script, kostum, sound dan backdrop di bawah. Script, kostum dan sound di atas, tapi backdrop di bawah. Yang cikgu tandakan petak merah. Baiklah, mari kita lihat untuk tabs dahulu. Tab script, kostum dan sound. Kita lihat dulu. Script memaparkan script area dan 10 palette. 10 palette iaitu motion, look, sound, pen, data, event, control, sensing, operators dan more block. Nanti kita akan selusuri secara lebih mendalam lah tentang 10 palette ni tadi. Sekarang ni kamu lihat dahulu dalam script ada motion. Ini adalah script area lah. Okey, seterusnya kamu boleh lihat kostum. Kostum ini untuk memaparkan bingkai-bingkai sprite yang telah dipilih. Contoh, kamu boleh lihat gambar di sinilah. Ini adalah contoh kostum-kostum yang kamu boleh pilih. Ada banyak pilihan. Baiklah, seterusnya ialah sound. Sound memaparkan senarai klip audio yang digunakan. Klip audio boleh dibina sendiri atau diimport dalam format file. Format file ada dua, iaitu WAV dan MP3. Sekarang kita beralih kepada yang di bawah tu, iaitu backdrop. Backdrop ni fungsinya untuk menunjukkan latar belakang paparan yang dipilih sebagai stage. Nanti kamu boleh ubah-ubah paparan backdrop lah sama ikut situasi yang ingin kamu paparkan. Baiklah, seterusnya fitur yang akan kamu pelajari ialah block palette. Tadi dikatakan ada 10 palette kan? Di sini kamu lihat block palette mengandungi kategori block. Kemudian di sebelah ini kamu lihat ialah script area, iaitu menempatkan blok atur cara dalam blok palette bagi membentuk atur cara. Jadi semua pergerakan ataupun apa-apa saja arahan kamu masukkan dalam script area. Baiklah, kita teruskan. Untuk pengetahuan am kamu, perisian pengatur caraan seperti C++, Pascal, Java dan Basic 256 membangunkan atur cara dengan menggunakan kod berbentuk teks. Terdapat juga perisian pengatur caraan yang tidak memerlukan penulisan kod berbentuk teks seperti Scratch, Logo, Alice dan Arduino. Sekarang ni kita belajar Scratch. Baiklah, kita teruskan. Terdapat beberapa kategori blok dalam aplikasi Scratch ini. Tadi cikgu sudah sebutkan, jadi kita akan pelajari secara mendalam lah setiap blok itu. Baiklah, kategori blok kita ada motion, look, sound, pen, data, event, control, sensing, operator dan more block. Mari kita lihat satu per satu. Okey, untuk motion. Motion ni fungsinya untuk menyenaraikan blok pergerakan yang boleh dipadankan dengan sesuatu sprite. Jadi kalau kita lihat, ini adalah contoh. Contohnya move 10 step. Langkah 10. Turn 15 degree. Turn ke belakang 15 degree. Ini pilihan motion yang boleh kamu pilih. Baiklah, seterusnya ialah look. Look ni untuk menyenaraikan blok yang boleh mengubah visual objek dalam stage. Contoh ini adalah look, say hello untuk 2 second. Maksudnya kalau ada hello, kamu boleh letak di situ dialog. Okey? Baiklah, seterusnya ialah sound, iaitu menyenaraikan blok bunyi yang boleh dipadankan dengan sesuatu sprite. Ada sound yang boleh kamu pilih sedia ada ataupun kamu boleh rakam suara kamu. Baiklah, seterusnya pen.
pen ni untuk menyenaraikan blok corak yang boleh dipadankan pada laluan yang dilakukan oleh sprite tadi. Seterusnya ialah data. Data ini untuk menyediakan kemudahan untuk kamu membina pemboleh ubah. Seterusnya ialah event. Event untuk menyenaraikan blok peristiwa yang boleh dipadankan dengan sesuatu objek dalam stage. Ini adalah event. Contoh yang pertama sekali kamu lihat when bendera hijau klik. Jadi bila kita sudah letak arahan, bila kita mau mula, kita kena letak event dahulu. Contohnya, kalau kita klik bendera hijau, barulah yang motion tadi tu akan terlaksana, akan bergerak lah. Akan jadi. Kalau tak ada arahan event, tak jadi. Okey, seterusnya kontrol, iaitu untuk menyenaraikan blok kawalan bagi sesuatu peristiwa. Contoh, supaya kamu tidak perlu copy banyak kali, kamu boleh letak arahan. Contoh di situ kamu tengok contoh kedua, boleh repeat 10 kali. Kamu pasangkan terus blok kontrol ini. Baiklah, seterusnya sensing. Sensing ini ialah untuk menyenaraikan blok pengesanan dan pemicuan peristiwa. Jadi dia akan sensitif dengan yang kamu letaklah. Contoh, touching mouse pointer. Kalau kamu gerakkan mouse kamu, jadi dia akan ikut pergerakan itu. Contoh, kita letak color. Semua itu untuk kita sediakan pengatur caraan untuk sensing dia. Sensing kita punya sprite. Seterusnya ialah operators. Operators ni fungsinya untuk menyenaraikan blok seperti blok operator matematik, blok operasi boolean, operator hubungan dan operator logik. Jadi di sini kita boleh lihat contohlah. Jadi itu bergantung dengan kamu punya fungsi-fungsi sprite yang kamu ingin buat nanti. Baiklah, seterusnya kita ada MoBlock. MoBlock mengandungi dua, make a block dan add an extension. Make a block iaitu kamu dapat membina blok baharu dengan mencantumkan semua blok yang berada dalam set segmen atur cara. Seterusnya add an extension, iaitu kamu boleh membolehkan projek Scratch kamu ni dihubungkan ke perkakasan luaran dan maklumat di web melalui Picobot atau Lego Widow. Kamu tekan dan kamu akan dapat pilihan seperti yang cikgu paparkan di sebelah ini. Baiklah, seterusnya kita sudah berkenalan dengan fitur-fitur tadi. Itu adalah fitur-fitur yang cikgu tunjukkan dalam Scratch offline 2.0. Tapi gambar-gambar contoh tu cikgu ada selitkan juga yang versi online yang terkini. Kalau kamu pergi ke Google, kamu type saja Scratch, kamu boleh cuba-cuba di situ. Okey, ini contoh. Ini adalah paparan penuh untuk Scratch 2 offline. Maksudnya kamu download dan kamu boleh buat secara offline tanpa menggunakan internet. Seterusnya ini adalah paparan, ini contoh paparan yang terkini online. Kamu search saja di Google dan ini adalah paparan yang terkini buat masa ini. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Selepas ini untuk mengukur kepahaman kamu dan ingatan kamu serta pengayaan, kamu boleh rujuk semula video ini sambil menjawab soalan latihan yang cikgu sediakan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ini sekiranya bermanfaat. Terima kasih.